Hello, Assalamualaikum. Ketemu lagi kita pada video kali ini dan terima kasih kepada anda semua yang masih sudi untuk melihat, menonton serta mendengar celoteh saya pada kali ini. Dan video kali ini, slot cerita dari hati, saya ingin kongsikan satu lagi pengalaman saya yang saya lalui semasa tahun 2015. Tapi sebelum tu, jom sama-sama subscribe dulu, follow, like dan juga komen video ini, serta jangan lupa untuk share kepada seramai yang boleh untuk kita sama-sama kongsikan, sama-sama belajar melalui pengalaman ini. Dan perkongsian pada kali ini, saya ingin ceritakan bagaimana saya jatuh daripada bisnes yang saya bina pada tahun 2015. Dan pastikan anda dengar, lihat dan tonton video ini sehingga habis, kerana pada penghujungnya saya akan kongsikan kepada anda semua 3 perkara yang saya rasa anda perlu tahu, saya rasa kita semua perlu tahu untuk mulakan apa sahaja, terutamanya untuk kita mulakan sesebuah bisnes. Inilah dia cerita dari hati bila jatuhnya di permulaan. Pada penghujung 2014 nak masuk 2015 tu, saya mengorak langkah untuk membuka sebuah bisnes bersama partner saya ni. Saya tak nak reveal siapa nama partner saya, tak terniat untuk reveal partner saya. Saya tak nak reveal apa nama company, tapi izinkan saya untuk bahasakan partner saya ini sebagai rakan dalam perkongsian kali ini. Untuk pengetahuan anda semua, saya kenal rakan ini daripada sahabat saya, daripada kenalan saya, juga melalui platform pertubuhan, platform persatuan saya berkenal dengan partner saya ini. Kebetulan partner saya ini rakan saya ini memang ada sebuah bisnes lain, dan ketika itu keadaan tidak berapa baik dan dia cuba untuk buka atau diversify dia punya bisnes ke arah bisnes, event dan juga training. Kebetulan saya juga mempunyai intention yang sama untuk buka bisnes, event dan training juga. Nak dijadikan cerita, sahabat saya ini memperkenalkan rakan saya ini dan suggesting me to be part of his business. Bagi saya cukup baru dalam bidang bisnes pada ketika itu, dan saya pun masih belajar lagi. Dengan agreement yang ada, persefahaman yang ada, kita buka Sendian Berhad. Cukup drastik, keputusan yang cukup drastik. Saya terus buka sebuah company Sendian Berhad yang berasaskan event dan juga training. So kita mula pada tahun 2014, kita mula cukup baik. We did well sehingga ke bulan 4 2015. Sepanjang 4 bulan itu, a lot of training yang kita lakukan. Kita ke Melaka, kita ke Pahang, kita ke Gold Coast, kita melakukan di Putrajaya, di Cyberjaya. Banyak yang kita lakukan. And then sales yang kita lakukan pada bulan 1 sehingga bulan 4 ni cukup untuk kita bertahan lagi 3 bulan, 4 bulan. Cukup baik, cukup berjalan dengan lancar, tetapi malangnya kita mengalami kegawatan ekonomi pada bulan 5 2015, dan ia sebenarnya berpanjangan sehingga ke bulan 8. Bila berada di krisis ekonomi ini, pastinya tak banyak syarikat yang ingin keluarkan ataupun spend money for dia punya staff untuk bagi training. Selain pada itu, kita juga dah plan dah cukup baik dah untuk kita mengorak langkah kepada event. Sekarang ini kita fokus kepada training, dan kita nak mengorak langkah kita kepada event pula. Kita dah rangka baik pada 1 tahun perangkaan kita untuk masuk ke arah event, tapi malangnya kerana krisis ekonomi yang ada, kegawatan ekonomi yang ada ini membuatkan rakan saya ini tidak bersedia untuk mengorak langkah ke event kerana ia lebih risky. Usaha untuk kita bergerak ke arah program-program event-event itu terbantut dan terhenti. Kemudian pada bulan 6 kita berpuasa. Biasanya pada ketika itu, terutamanya bagi badan-badan kerajaan, kementerian, mereka tidak melakukan training pada 2 bulan ini, iaitu bulan Ramadan dan juga bulan Syawal. Nak dijadikan cerita, we have no job at all.
bulan 6 dan juga bulan 7. Kegawatan ekonomi, krisis ekonomi Malaysia pada ketika itu berlanjutan sehingga bulan 8 dan kami secara tidak langsung tidak mempunyai sebarang job pada bulan 5, bulan 6 dan juga bulan 7. Dan apa yang kami dapat pada bulan 1 sehingga bulan 4, ia mampu cover for another 3 months, iaitu 5, 6, 7. Dan pada bulan 8 berlakunya ketidaksefahaman ataupun dalam keadaan ketegangan ini, tiada job, tak ada sales, menjadi kebiasaan kita untuk ada salah faham. Alright. Saya letakkan dia sebagai salah faham lah. Even though that we as a partner should jatuh sama-sama, bangkit sama-sama, tapi malangnya ia tidak berlaku dan saya redha dengan keadaan itu dan akhirnya berhenti sekadar di bulan 8 kerana kami tidak lagi berada dalam persetujuan yang sama. Kami membuat keputusan untuk menghentikan kerjasama dalam bisnes itu. Ia amat mendukacitakan kerana bisnes ini membuatkan saya betul-betul jatuh dan saya terpaksa mencari jalan lain untuk terus hidup. Tapi apa yang saya nak kongsikan kepada anda semua, sebenarnya ada 3 perkara yang saya belajar daripada pengalaman ini. 3 perkara yang saya ingin kongsikan, yang saya rasa kita semua perlu tahu, kita semua perlu ada dalam kita ingin mulakan sesuatu perniagaan, sesuatu bisnes. Yang pertamanya, kita perlu ada ilmu. Kita sangat-sangat perlu ada ilmu dan tak perlu pun untuk kita tergesa-gesa untuk melangkah membuka yang terlalu drastik, membuka bisnes yang terlalu besar kalau kita tidak ada ilmu. Dan tanpa ilmu bagi saya, terutama kalau kita ingin buat bisnes, tanpa ilmu memang kita akan loss. So, sebelum kita mulakan, kumpullah ilmu. Pergilah, carilah tempat yang anda boleh belajar untuk anda mampu melayari satu lagi bahtera yang cukup berombak, cukup beralun. Dan yang keduanya, saya rasakan apa yang kita perlu ada ialah partner ataupun rakan ataupun sesiapa saja circle kita, sekeliling kita yang very supportive, yang very faham kita, yang cukup positif, terutamanya rakan bisnes kita. Selepas saya jatuh pada tahun 2015, pada bulan 8 saya keluar daripada bisnes ini. Saya menghabiskan sisa pembelajaran saya di dalam master, kemudian saya bekerja mengikut disiplin yang saya belajar, mengikut industri yang saya belajar, dan masa yang sama saya mengambil masa untuk belajar, mengumpul ilmu, menambah ilmu. Kemudian saya diizinkan sekali lagi pada tahun 2019 untuk saya buka sebuah lagi bisnes baru yang juga berasaskan event dan juga training. Dan Alhamdulillah sehingga kini kita dapat bertahan lagi dengan rakan yang baru, partner yang baru. Pada tahun 2020 bulan 3 kita mengalami PKP 1.0. Kita jatuh sekejap, tapi kita jatuh dengan partner dan rakan bisnes yang baru ini. Kita jatuh sama-sama. Kalau kita berada di puncak, kita kibarkan bendera kejayaan itu juga sama-sama. Pada bulan 3 2020 kita diversify our business into another industry bersama rakan yang sama ini, yang saya buat pada tahun 2019 ini. Alhamdulillah, dengan positive mindset, dengan adanya persefahaman dan juga support daripada rakan bisnes saya yang baru ini, kita dapat diversify dan dapat terus bertahan sehingga ke hari ini. Dan yang ketiga, perkara yang juga cukup penting bagi saya yang kita perlu ada sebelum kita ingin buka bisnes, iaitu pengalaman. Dapatkanlah pengalaman, dapatkanlah experience di luar. Carilah pengalaman anda, dapatkanlah apa saja cara untuk mendapat pengalaman. Kalau contoh,
Saya buat business MC, saya buat business event. I involve a lot in events, not as a business person, not as a businessman, but orang bawah. Saya bersama-sama dengan event crew untuk dapatkan pengalaman ini dan tahu how difficult this business is. Dan dengan pengalaman ini saya buka bisnes baru pada tahun 2019. Daripada tahun 2015 ke tahun 2019 saya dapatkan ilmu, saya dapatkan pengalaman 15, 16, 17, 18, 19, about 4 years. Saya kumpul pengalaman, saya kumpul ilmu untuk saya mulakan bisnes baru pada tahun 2019, dan pada hari ini 2021 alhamdulillah saya masih lagi bertahan. Dan walaupun dengan keadaan COVID-19 ini, dengan keadaan pandemik ini, daripada tahun 2020 kita PKP, PKPB, PKPD, PKPP, dan kemudian kali ini kita PKP lagi, dan alhamdulillah ia masih bertahan. Alhamdulillah masih ada masuk sales tiap-tiap bulan, dan ilmu, partner dan juga pengalaman itu amat penting. Jadi gunakanlah ilmu yang ada, pengalaman ada, tak perlu untuk tergopoh-gopoh untuk buka sebarang bisnes, dan carilah orang yang anda betul-betul boleh trust, yang betul-betul boleh jatuh sama-sama, yang betul-betul boleh bangun sama-sama, supaya kita dapat bertahan lebih lama dalam dunia perniagaan ini. Atau apa jua anda ingin lakukan, apa jua anda ingin ceburi, cari orang, cari circle, cari sekeliling, cari environment yang mampu support you dari belakang. Kalau you jatuh, ada orang boleh sama-sama bangkun, ada orang boleh sama-sama angkat you semula, dan bila you berada di atas, mereka boleh sama-sama berada di atas. Semoga perkongsian kali ini dapat mengajar kita. Semoga anda semua dapat sesuatu pada video kali ini. Terima kasih kerana masih lagi menonton, melihat dan mendengar perkongsian saya sehingga ke penghujung ini. Semoga dapat kita belajar sesuatu daripada perkongsian kali ini, dan jangan lupa untuk subscribe, untuk like, untuk komen video ini, juga follow saya di semua social media yang saya ada, dan jangan lupa untuk share kebaikan ini, untuk share perkongsian ini agar kita dapat sama-sama belajar daripada perkongsian ini. Assalamualaikum.